Buletin Didik 31 Januari bersama saya Zaidi Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengikut zodiak Cina atau kalender kuning yang dipanggil Huang Li, tahun ini adalah tahun harimau. Ia melambangkan keberanian dan kekuatan sekaligus menepati situasi di mana negara masih berjuang melawan pandemik COVID-19. Seperti perayaan lain, sambutan Tahun Baru Cina juga mempunyai tradisinya yang tersendiri. Ikuti laporan wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad yang berkesempatan makan besar bersama keluarga Tan Sri Jason Goh. Jika Hari Raya Aidilfitri kita ada rumah terbuka, Tahun Baru Cina pula kita ada makan besar atau reunion dinner. Ini merupakan adat wajib atau aktiviti yang paling penting dilakukan bersama ahli keluarga maupun rakan terdekat sebagai simbol permulaan yang baik untuk tahun akan datang. Menurut Tan Sri Jason, yisang antara hidangan popular Tahun Baru ketika makan besar. Ia mempunyai maksud tersendiri berdasarkan bahan yang digunakan, sejarah serta sebutan nama makanan itu. Ini bukan simbolik yang kita dapat raikan di China. Jadi ini memang special untuk orang Malaysia, di mana bila kita toss yisang tu kena tinggi. Jadi bila lebih tinggi, kita punya rezeki bertambah tinggi dan bertambah berjaya. Tambahnya, tahun ini lebih istimewa kerana dapat menyambut perayaan bersama keluarga dan sahabat selepas 2 tahun tidak dapat meraikannya kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Berasa bertuah dapat bersama-sama ibu saya dengan keluarga saya, anak saya, Emilia Goh, Alexander Goh, dan juga adik saya dan kawan-kawan semua dalam bentuk keluarga Malaysia. Saya pun ada kawan India, Melayu semua datang menyambut Tahun Baru Cina. Sebagai rakyat Malaysia, kita mengamalkan mengunjungi sahabat kita. Yang mana dulu bila hari raya kami bangsa Cina dan India akan mengunjungi kaum orang Melayu. Di sini Tahun Baru Cina, saya harap ramai orang kawan-kawan Melayu dan kawan-kawan India mengunjungi, merapatkan lagi hubungan kita sebagai rakyat Malaysia. Sudah pasti paling ditunggu-tunggu pemberian duit raya atau angpau kepada ahli keluarga dan sahabat. Dalam kegembiraan dan keterujaan menyambut Tahun Baru Cina, ingin diingatkan prosedur operasi standard harus kekal dipatuhi di mana jua anda berada, walaupun di rumah saudara mara sendiri. Bagi keluarga Tan Sri Jason, setiap ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang bakal mengunjungi rumahnya wajib menyaring swab test. Itu yang kita perlukan. Laporan Miza Syafiza, Muhammad Fuad. 恭喜发财，新年快乐！万事如意，谁呀？我们完了。Seterusnya, berbeza anutan agama tidak pernah memutuskan kasih sayang. Itu gambaran tepat bagi keluarga Pan Pit Ching, 61 tahun yang menyambut kemeriahan Tahun Baru kali ini dengan pelbagai latar belakang agama. Bagi keluarga yang menetap di Sandakan Sabah ini, perbezaan fahaman tidak pernah merenggangkan tali silaturahim antara mereka. Malah hubungan warga emas itu bersama suaminya yang beragama Kristian serta anak-anaknya yang memeluk Islam lebih utuh dan erat ketika berkumpul di musim perayaan. Anak-anakku yang juga agama kami tidak beza sama saja. Jadi kami ini tiap tahun Baru Cina kami berkumpul berkeluarga apa agama saja. Aku bahagia bersambut sama keluarga tahun-tahun. Tidak pilih Christmas ke Tahun Baru Cina ke Hari Raya, berkumpul anak beranak semua sama kawan-kawan saudara. Setiap tahun, semua ahli keluarganya berkumpul bagi menghadiri jamuan makan besar pada malam Tahun Baru. Tidak dilupa, adat tradisi perayaan itu seperti menghias rumah dan berpakaian merah selain memberi ampau kepada ahli keluarga yang belum berkahwin. Bagi suami dan anaknya, sikap toleransi dan saling menghormati menjadi rahsia utama kebahagiaan keluarga mereka. Saya bagi Kristian dan isteri saya adalah Tahun Baru Cina dan anak-anak saya Muslim dan menyambut Hari Raya. Saya dengan bahagianya
di samping istri saya menyambut bersama-sama merayakan perayaan Tahun Baru Cina ini tahun ini. Dan semua anak-anak saya berkumpul, saya pun rasa senang dan bahagia. Disebabkan ibu saya berbangsa Cina, ayah saya berbangsa Filipino, jadi setiap tahun ada perayaan Christmas, ada perayaan Tahun Baru Cina, ada sambut Hari Raya, kami akan sambut beramai-ramai seisi keluarga. Selamat Tahun Baru Cina daripada kami seisi keluarga tahun 2022. Kongsi Pacai! Meskipun jumlah trafik di lebuh raya dijangka meningkat sehingga 4.6 juta kenderaan sehari, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama masih lancar dan terkawal. Ia apabila peluang bercuti panjang sempena cuti hari Minggu dan sambutan Tahun Baru Cina tidak dilepaskan warga kota untuk pulang ke kampung halaman sejak Jumaat lalu. Dan pastinya kawasan rehat dan rawat R&R antara lokasi persinggahan pengguna. Tinjauan di hentian R&R Sungai Buloh arah utara siang tadi mendapati pengguna jalan raya mula memenuhi kawasan ini sejak jam 8 pagi. Selain mudah, ia menjadi pilihan kerana tidak terlalu padat. Bagi mereka, R&R adalah lokasi terbaik untuk berehat sebentar setelah penat menempuh perjalanan berjam-jam. Kalau ikutkan kepada waktu kita ambil lesen tu kan, memang setiap 3 jam perjalanan memang kita patut berehat. Cuma kalau pada yang berfamily ni, dia pasti perlukan rehat lah sebab kadang-kadang budak-budak ni nak pergi tandas. Jadi pilihan yang paling utama tu R&R lah sebab R&R tu tandas dia besar sikit. Nak pergi ke Perlis ni dulu. Dah tu pergi Langkawi hari Rabu. Kena cuti panjang tahu Cina lah. Bawa anak-anak. Memang nak pergi Langkawi lah masa tu Covid. Kena Covid bulan 11. Inilah bawa pergi anak-anak Langkawi bercuti lah. Meskipun ramai, aspek keselamatan dan pematuhan prosedur operasi standard SOP tidak pernah diabaikan. Lapan kluster melibatkan institusi pendidikan antara 14 kluster aktif COVID-19 yang dilaporkan masih berlaku di Pulau Pinang. Difahamkan 8 institusi pendidikan itu ialah sebuah pusat asuhan tunas Islam pasti, 4 pusat tahfiz, 2 institusi kemahiran serta sebuah politeknik. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar serta Kesihatan Negeri, Dr. Nolela Arifin, 4 pusat tahfiz yang terlibat ialah kluster Jalan Sungai Nipah, Permatan Binjai, Kubang Semang dan Jalan Lembah. Sementara 2 lagi melibatkan institusi kemahiran di Jalan Berapit dan Bukit Pancur serta sebuah politeknik di Jalan Sungai Burong. Tambah beliau, kebanyakan pelajar yang dijangkiti COVID-19 ini telah menerima suntikan vaksin serta berada dalam kategori 1 dan 2. Selain pendidikan, kluster lain yang terlibat adalah 3 sektor perkilangan, 2 sektor tempat kerja dan 1 berkaitan keagamaan. Pada masa sama, berdasarkan laporan Pusat Penilaian COVID-19, 209 kes harian baharu dilapor berlaku di ke-55 daerah di Pulau Pinang, manakala kes harian aktif pula melibatkan 1,289 kes. Namun sehingga jam 12 tengah hari, 242 kes baharu telah dilaporkan ke Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Jabatan Kesihatan Negeri. Dalam pada itu, lebih 11.88 juta individu dewasa di negara ini atau 50.8% telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setakat semalam. Sementara yang telah melengkapkan 2 dos vaksin sudah melebihi 22.92 juta individu dewasa atau 97.9%. Berdasarkan data COVID Now, bagi populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, lebih 2 juta atau 88.6% telah lengkap vaksinasi. Sementara 2,867,585 orang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Semalam, 78,731 dos vaksin diberikan, membabitkan 510 dos pertama, 728 dos kedua dan 77,493 dos penggalak.
Ia menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan 63,466,293 dos. Bersua kembali, Malaysia komited untuk menamatkan penyakit tropika terabai sedunia atau NTD. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata komitmen penuh turut diberikan kepada komuniti global bagi membebaskan generasi masa hadapan daripada penyakit kemiskinan. Diseases which debilitate, disfigure and can kill have been identified as neglected tropical diseases. These include dengue, chikungunya and leprosy, among others. Worldwide, 1.7 billion or 1 in 5 people continue to suffer from NTDs, which impact daily functions and impair cognitive and physical development. Jelasnya, pelbagai usaha dilaksanakan Malaysia bagi menangani serta mengekang penularan NTD secara komprehensif. Ia termasuk memperkukuh sistem kesihatan negara selain memberi akses setara kepada rakyat dalam mendapatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti. Tahun 2022 menyaksikan pembabitan kali kedua Malaysia dalam sambutan NTD sedunia dengan memberi fokus terhadap memerangi penyakit denggi. Dalam pada itu, Malaysia buat pertama kalinya merekodkan kes dan kematian akibat denggi paling rendah sejak sedekad lalu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 26,365 kes denggi direkodkan tahun lalu, turun 70.8% berbanding tahun sebelumnya. Dalam satu kenyataan, sempena Hari Penyakit Tropika Terabai Sedunia yang disambut semalam, beliau berkata jumlah kematian akibat penyakit itu turut menurun kepada 20 kes. Ia berbanding 145 kematian pada 2020. Faktor utama penurunan itu belum dapat ditentukan, jelasnya berdasarkan data dan trend penyakit demam denggi sebelum ini. Kes penyakit itu dijangka meningkat semula pada 2024 atau 2025. Ia apabila wabak denggi di Malaysia dijangka mencatat peningkatan yang tinggi setiap 4 hingga 5 tahun kitaran. Justru, denggi kekal sebagai ancaman kesihatan awam di Malaysia ketika pandemik COVID-19. Sehubungan itu, peranan aktif komuniti boleh mencegah denggi. Langkah pencegahan tidak semestinya terletak sepenuhnya di bahu pihak berkuasa kesihatan semata-mata. Sebaliknya, menjadi tanggungjawab masyarakat setempat dalam meminimumkan risiko jangkitan virus denggi. Dalam program gotong royong mencegah denggi di Pangsapuri Taman Suria, Kelang Selangor, seramai 150 orang penduduk terlibat. Mereka dipecahkan kepada beberapa kumpulan untuk membersihkan kawasan persekitaran Pangsapuri sebagai usaha membantras pembiakan nyamuk Aedes. Program bersama Surau Al-Syuhada Taman Suria dilakukan berikutan rasa bimbang dengan ancaman demam denggi terhadap penduduk. Saya sebagai penganjur gotong royong komuniti Pangsapuri Taman Suria Penaman ni adalah untuk mencegah denggi di kawasan kita dan memanggil komuniti Pangsapuri untuk membersihkan kawasan ni. Aktiviti pagi ni kita gotong royong sini untuk kebersihan, jaga kesihatan. Lagi satu, kita masih sekarang ada COVID kan. COVID ni kita follow SOP saja. Tapi sampah-sampah ni dekat atas rumah, bawah rumah semua kalau tak bersih jadi denggi pula. Denggi nanti nyamuk tu gigit kan, lagi susah nyawa, kena jaga. Itu pasal kita orang semua ramai-ramai campur gotong royong hari ini. Jadi dampaknya komitmen masyarakat dekat sini alhamdulillah semua turun membantu semua kan. Penduduk tak kira India, Cina, Melayu semua ada. Jadi kita bersatulah bersama dalam membentras denggi ni kan. Antara agensi yang turut serta ialah Majlis Perbandaran Kelang MPK dan Pejabat Kesihatan Daerah Kelang. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa membersihkan kawasan di luar dan dalam rumah dengan memusnahkan tempat takungan air yang berpotensi menjadi tempat pembiakan jentik-jentik. Menurut pihak PKD Daerah Kelang melalui Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor, setakat Januari 2022, hampir 400 kes denggi telah dilaporkan.
Polisi Zero COVID sekali lagi menghalang penduduk Cina menyambut Tahun Baharu bersama ahli keluarga dan saudara mara yang jauh. Ramai yang memilih untuk tidak pulang ke kampung disebabkan peraturan dan SOP ketat yang perlu dipatuhi. Pelbagai acara yang diatur juga terpaksa dibatalkan. Namun keadaan itu tidak menghalang mereka membuat persiapan. Di Hong Kong, selain pasar dan gerai menjual makanan segar, kedai-kedai bunga dan tanaman turut menjadi tumpuan orang ramai yang membeli belah. Manakala di Shanghai, penduduk yang tidak pulang ke kampung mengubati kesedihan dengan membeli barangan perhiasan seperti tanglong. Untuk rekod, migrasi penduduk Cina menjelang Tahun Baharu adalah yang terbesar di dunia. Meskipun ramai yang memilih untuk pulang ke kampung tahun ini, jumlah itu tidaklah sebesar yang direkodkan saban tahun sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia. Di Vietnam, penduduknya sibuk membuat persiapan untuk perayaan terbesar tahunan. Barangan perhiasan dan bunga menjadi pilihan utama pembeli di sebuah pasar di Hanoi. Keadaan di sini mula meriah kira-kira sebulan sebelum perayaan. Gerai-gerai yang memenuhi jalanan syarat dengan warna merah dan emas yang disifatkan membawa tuah dan kemewahan. Terdapat penurunan jumlah pembeli disebabkan kebimbangan terhadap varian Omicron. Vietnam tahun ini terpaksa membatalkan acara-acara besar menjelang Tahun Baharu selain pertunjukan bunga api. Begitu juga di London, United Kingdom. Hanya acara skala kecil dibenarkan untuk sambutan Tahun Baharu Cina kali ini. Sebelum pandemik, London menganjurkan sambutan terbesar di luar Asia. Di Chinatown, penganjur giat melakukan persiapan memasang tanglong sebelum pasar besar dibuka sehari sebelum perayaan. Meskipun tiada sambutan di Trafalgar Square seperti tahun-tahun terdahulu, Monumen London Eye tetap akan dinyalakan dengan lampu merah dan emas bagi mewujudkan suasana kemeriahan. Kemeriahan turut dirasai di angkasa lepas. 3 angkasawan Cina di stesen angkasa Tiangong tidak ketinggalan melakukan beberapa aktiviti bagi meraihkan kedatangan Tahun Baharu. Ini adalah kali pertama ketiga-tiga angkasawan ini menyambut Tahun Baharu atau Festival Musim Bunga di angkasa lepas. Mereka mengambil peluang itu untuk menghiasi modul teras stesen angkasa dengan potongan kertas hiasan tradisional dan tanglong merah. Zai Zijiang, Wong Yeping dan Yi Guangfu juga menghasilkan seni kaligrafi dan puisi, berkongsi kerinduan dan keazaman untuk menamatkan misi di angkasa. Esok mereka merancang untuk menikmati dimsum bagi meraihkan kehadiran Tahun Harimau. Macam mana selipar kita boleh mencengkam. Hari ini saya ada satu selipar dan saya akan pakai dan kita akan tengok macam mana selipar ini mencengkam di permukaan bawah. Adik-adik lihat tak tadi yang seperti akak berdiri di atas platform, akak tidak jatuh. Sebab apa ya? Okey, apa yang berlaku adalah disebabkan konsep geseran. Geseran adalah daya yang berlawan dengan gerakan yang berlaku di antara dua permukaan saling bersentuhan. So, semakin tinggi daya geseran, semakin tinggi jugalah daya cengkaman. Sebab itu, setiap bahan yang menghasilkan cengkaman yang berbeza. Agak-agaknya, selipar adik-adik, tapak dia diperbuat daripada bahan apa? Sukan. Selepas 2 gelaran diraih pada kejohanan antarabangsa India minggu lalu, pencapaian membanggakan terus dipamerkan pemain muda negara. Kali ini giliran beregu lelaki gandingan Chiao Wei-ji, Loh Hang-yi mencuri tumpuan apabila menjuarai terbuka Ukraine. Bukan mudah Wei-ji dan Hang-yi berdepan lawan dari Denmark, Emil Lauritzen Vestergaard. Set pertama menyaksikan mereka tewas 19-21. Tidak mudah mengalah, beregu negara bangkit dengan kemenangan 22-20 pada set kedua. Set penentuan terus menampilkan saingan sengit kedua-dua pasangan dan selepas bertarung 57 minit, kemenangan milik gandingan negara 23-21. Hasrat Malaysia untuk menggenggam satu lagi gelaran bagaimanapun tidak kesampaian.
Perseorangan lelaki Ong Ken Yun tumpas kepada pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov. Ken Yun tewas 14-21, 20-22 dalam tempoh 40 minit. Bola sepak Piala Asia Wanita. Jepun meniti halangan sukar mempertahankan kejuaraan apabila dijadual menentang China pada saingan separuh akhir. Begitupun, Jepun bagaikan memberi amaran buat China apabila membelasah Thailand 7-0 pada aksi suku akhir. China pula mara menewaskan satu lagi wakil Asia Tenggara Vietnam dengan 3-1. Berdepan Thailand di suku akhir, Jepun nyata berada dalam kelas tersendiri. Juara bertahan itu memulakan pesta golnya minit ke-27 menerusi Yuika Sugasawa. Pada penghujung babak pertama, Hinata Miyazawa menjadikan kedudukan 2-0. Penguasaan penuh ditampilkan Jepun apabila Rin Sumida melebarkan kedudukan 3-0 hanya 3 minit selepas rehat. Sugasawa menjadikan kedudukan 4-0 minit ke-65 sebelum Riko Uki menambah gol kelima Jepun 10 minit kemudian. Minit ke-80 Sugawa melengkapkan hat-trick dan terus membuktikan tindakan penyudahnya apabila melengkapkan kemenangan 7-0 Jepun 7 minit sebelum whistle penamat. Lawan Jepun, China pada separuh akhir Khamis ini pula tampak bergelut untuk meneruskan kemaraan. Menentang Vietnam, China dikejutkan gol awal lawan minit ke-11 menerusi Nguyen Thi Tuyet. China pantas memperkemas rentak permainan untuk menyamakan kedudukan menerusi Wang Shuang minit ke-25. Babak kedua tambah rancak dan giliran China di depan. Minit ke-52 hasil jaringan Wang Shanshan. Hasrat Vietnam bangkit dileburkan dengan gol ketiga China seminit kemudian menerusi Tang Jiali. Sementara itu, Filipina meneruskan saingan wakil Asia Tenggara ke separuh akhir apabila menepikan Taiwan. Filipina di depan pada minit ke-49 menerusi percubaan jarak dekat Kuili Kuizada susulan lontaran ke dalam. Bagaimanapun 8 minit sebelum whistle penamat, Taiwan menyamakan kedudukan. Rembatan jarak jauh menarik Zhou Liping. Kedudukan satu sama menyaksikan pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. Liping antara yang gagal menyempurnakan sepakan penalti Vietnam. Manakala Sarina Bolton memastikan kemarahan Filipina ke separuh akhir dengan keputusan 4-3. Pada separuh akhir nanti, Filipina akan menentang Korea Selatan. Beralih ke aksi tenis terbuka Australia, jago Sepanyol Rafael Nadal muncul juara selepas mengalahkan Daniil Medvedev dari Rusia. Bagaimanapun, dua set awal menyaksikan Nadal gagal menyaingi penguasaan gelanggang kemas Medvedev apabila tewas 2-6 dan 6-7. Set ketiga mula memperlihatkan aksi sebenar Nadal apabila menang 6-4. Pemain nombor 5 dunia itu mengheret perlawanan ke set kelima juga dengan kemenangan 6-4 pada set keempat. Dan debaran berterusan pada pertarungan set penentuan sehingga ke mata tiebreak sebelum Nadal mengesahkan kejuaraan dengan kemenangan 7-5. Menamatkan perlawanan yang mencecah 5 jam 24 minit. Ini kali kedua Nadal bergelar juara terbuka Australia selepas edisi 2009. Paling manis, muncul pemain pertama merakam 21 kejuaraan Grand Slam setakat ini. Kemeriahan sambutan Tahun Baru atau Festival Musim Bunga di China mengakhiri Buletin Didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubair. Salam hormat dan jumpa lagi.